Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang dikasihi lagi dihormati para penonton dan pendengar, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat serta petunjuk daripadanya, Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita semua nikmat iman dan Islam. Dengan kasih sayangnya, kita lagi dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kesihatan yang baik, dan dapat mengacapi nikmat-nikmat yang tak terhingga dalam kehidupan kita pada saat ini. Tanpa kita nafikan, walaupun saat ini kita sedang berhadapan dengan musibah yang besar, bukan hanya dalam negara kita, bahkan seluruh dunia sedang dilanda wabak COVID-19 yang menjadi suatu ujian kepada kita semua. Fahamilah, ianya bukan satu kebetulan, tetapi ia percaturan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadar takdir yang Allah Ta'ala tentukan untuk menjadikan kita semua kalangan orang Islam yang beriman khususnya sedar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana kita menyaksikan ramai di kalangan orang Islam khususnya, mereka jauh tersasar daripada matlamat kewujudan mereka di alam dunia pada hari ini, kerana mereka tidak mengambil pedoman daripada kisah-kisah dalam Al-Quranul Karim, dan juga tidak mengambil lesson learn daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku yang Allah Ta'ala datangkan dalam Al-Quranul Karim, supaya tidak mengulangi kesilapan yang sama yang dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu. Dengan situasi yang ada pada hari ini, terutamanya apa disebut COVID-19 ataupun virus corona ini, ianya merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk yang halus yang tak dapat dilihat dengan mata kasar. Ini mengingatkan kepada satu ayat yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 26, yang Allah Ta'ala nyatakan, Inna Allah la yastahi an yatriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahawa sesungguhnya Allah tidak merasa malu untuk mendatangkan perumpamaan seperti nyamuk ataupun yang lebih halus daripadanya. Ayat ini menjadi suatu hujah bagi Nabi SAW. Para ulama tafsir menyatakan bahawa di saat Nabi SAW berhadapan dengan kaum musyrikin yang begitu angkuh dan sombong, antaranya kepandaian mereka orang musyrikin ini di kalangan bangsa Arab, mahir berpuisi, bersyair, bersastra dan sebagainya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan mukjizat Al-Quran kepada Nabi SAW untuk berhujah dan melemahkan ego di kalangan orang Arab Quraisy ataupun musyrikin di kota Mekah khususnya pada zaman tersebut. Dan antaranya ialah ayat ini. Apabila Allah Ta'ala mendatangkan ayat ini untuk menarik perhatian dan menyedarkan di kalangan orang Arab yang begitu bangga dengan kehebatan mereka berbahasa berpuisi ini, lalu Allah Ta'ala menyebut sesungguhnya Allah tidak malu untuk datangkan perbandingan perumpamaan seperti nyamuk, yakni makhluk Allah yang halus, bahkan yang lebih daripadanya, untuk menyedarkan mereka yang angkuh dan sombong ini. Maka salah satunya ialah saya teringat pada peristiwa yang berlaku di zaman Nabi Ibrahim AS, kaitan dengan nyamuk tadi, makhluk yang halus tetapi berjaya memberi suatu lakaran sejarah yang hebat yang Allah dedahkan dalam Al-Quranul Karim. Itulah Namrud yang angkuh dengan kuasa pemerintahannya sebagai kuasa besar dunia pada waktu itu. Lalu Allah binasakan
Namrud dan bala tenteranya dan kerajaannya sendiri yang angkuh dan sombong itu. Hanya dengan tentera nyamuk yang makhluk itu kecil sifatnya, Allah datangkan gerombolan tentera nyamuk itu, yang menghitam turun dan debu-debu berterbangan naik melihat gerunnya. Lalu tentera-tentera Namrud panik dan bertemperan lari. Bahkan Namrud sendiri tewas dengan seekor nyamuk yang tempak. Ini salah satu contoh pedoman yang boleh kita ambil apabila Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan keangkuhan manusia itu dalam bentuk dan pelbagai cara. Namun, apakah kaitannya dengan kita hari ini, COVID-19? Ianya ada kaitan. Bagaimana makhluk tersebut makhluk yang halus, bahkan lebih halus daripada nyamuk. Wa ma fawqaha, yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Untuk kita lihat kembali di manakah sebab ataupun di manakah masalah yang mensabitkan kepada datangnya perkara-perkara musibah sebagaimana yang kita lihat, yang kita alami pada hari ini. Saya menyaksikan dan melihat bahawa apabila kita orang Islam gagal memenuhi 3 matlamat kewujudan kita di alam dunia pada hari ini, menjadikan asbab kepada Allah Ta'ala datangkan coronavirus pada kita. Bagaimana kita sedia maklum 3 matlamat kewujudan kita di alam dunia ini. Yang pertama, sebagai hamba kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hakikatnya ialah kita ni makhluk Allah yang mesti mengabdikan diri kepada Allah, mentaati segala apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang kedua, kita sebagai khalifah Allah. Allah nyatakan hakikat tersebut pada surah Al-Baqarah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berbicara dengan para malaikat, menyatakan bahawa dilantiknya manusia bermula dengan penciptaan Nabi Adam AS untuk menjadi khalifah Allah di atas muka bumi ini. Para ulama menyatakan khalifah itu ialah iqamatud din wa siyasatud dunyabih, menegakkan dan meninggikan agama Allah mengatasi segala-galanya, merangkumi semua aspek kehidupan, daripada sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara, dalam bentuk individu, keluarga, masyarakat dan juga negara. Diambil kira aspek halal haramnya, dosa dan pahalanya dalam kehidupan itu. Adapun yang ketiga, tujuan kita ialah untuk menunaikan amanah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah pernah menawarkan dan bentangkan amanah untuk memakmurkan bumi Allah ini kepada makhluk yang lain selain pada manusia. Disebut dalam surah Al-Ahzab, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami Allah bentangkan amanah ini kepada langit, bumi, bukit, bukau, gunung dan ganang. Namun kesemua makhluk tadi enggan, tidak mahu menerimanya. Tetapi manusia sanggup mengambilnya. Sedangkan manusia itu seringkali terdorong melakukan kezaliman dan memandai-mandai di atas perkara yang tak tahu mereka kerjakan. Adapun yang ketiga-tiga perkara ini adalah merupakan amanah, tanggungjawab yang Allah Ta'ala letakkan kepada kita manusia selaku hambanya. Tak kira apa warna kulit, apa latar belakang, apa bahasa dan bangsanya, tanggungjawab kita tak dapat lari dari 3 perkara ini. Namun apabila ketiga-tiga perkara ini tidak dipenuhi oleh makhluknya, oleh manusia itu sendiri, menjadikan asbab kepada kemurkaan Allah menimpa kepada para makhluknya. Ini dikuatkan dengan apa yang disebut dalam surah Ar-Rum, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Apabila muncul dan zahirnya kerosakan di darat dan di lautan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia, lalu ditimpakan sesuatu musibah kepada mereka untuk menjadikan sebahagian yang lain daripada mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Nah, inilah dia yang kita sedang alami dan kita lalui sekarang ini. Kita menyaksikan di kalangan orang-orang Islam khususnya, negara-negara umat Islam khususnya, pemimpin-pemimpin negara umat Islam, mereka ini kita dapat lihat dan menyaksikan ada yang hanyut dengan tanggungjawab tersebut, tidak melaksanakan tanggungjawab tersebut. Sehingga kita hari ini setelah kejatuhan khilafah Islam, lebih kurang 95 tahun setelah kejatuhan khilafah Turki Osmaniyah, tak bangkit sistem khilafah dalam kehidupan kita dunia umat Islam pada hari ini, yang menjadikan kita pada kedudukan yang lemah, sehingga kita terheret dengan kehidupan dan tata cara budaya kebaratan yang telah dicanangkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala ini. Kita menyaksikan orang Islam sendiri juara dari sudut jenayahnya, penipuannya, maksiatnya, dosanya, dan pelbagai yang menyedihkan kita semua. Inilah satu perkara yang perlu kita muhasabahkan. Kita perlu lihat balik, sebagai contoh Namrud tadi, bagaimana keangkuhan dan kesombongannya yang menentang seruan Nabi Ibrahim AS. Allah timpakan kebinasaannya dengan menghantarkan tentera nyamuk, makhluk yang kecil, tanpa disangka-sangka makhluk yang kecil itu dapat merendahkan dan mematahkan ego manusia, dapat merendahkan dan membinasakan keangkuhan manusia itu sendiri. Maka begitulah lebih dahsyat hari ini virus corona yang tak dapat dilihat dengan mata kasar, namun hari ini berjaya menjadi suatu perkara yang membuntukan pemimpin-pemimpin seluruh umat ataupun seluruh dunia pada hari ini, sedang berusaha nak menanganinya. Namun inilah dia, apabila Allah Ta'ala datangkan perkara-perkara ini adalah untuk menarik dan mengajak kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang barangkali selama ini kita sambil lewa sahaja melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan barangkali selama ini hanya segelintir di kalangan kita yang berusaha dan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan tanggungjawab khilafah itu. Adapun sebahagian besar berbakinya orang Islam hanyut dengan kehidupan duniawinya yang telah dicanangkan oleh para musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan mereka gagal untuk berperanan sebagai khalifah dan golongan yang menunaikan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bukan satu perkara yang pelik, sebab Nabi SAW telah pun memberi satu gambaran kepada kita. La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi juhri tabbin lattaba'tumuhum qala al-yahudu wan nasara ya Rasulullah qala faman. Nabi SAW telah pun memberi amaran kepada kita semua. Satu masa akan tiba ke atas umatku akhir zaman, mereka ini akan mengulangi kesilapan umat yang terdahulu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga umat yang terlalu masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, maka umatku turut akan masuk ke dalam lubang biawak. Lalu sahabat bertanya Rasulullah, adakah yang dimasukkan itu orang Yahudi dan Nasara wahai Rasulullah? Maka Rasulullah berkata, bahkan siapa lagi. Benar, inilah yang berlaku pada dunia umat Islam. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, orang Islam sendiri telah menurut jejak langkah musuh-musuh Allah ataupun di kalangan mereka yang menyeleweng daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka layaklah Allah timpakan musibah dan perkara ini kepada kita, walaupun ia amat menyulitkan dan memenatkan kita. Dan inilah satu hikmah yang Allah nak bagi kepada kita, yang Allah nak dedahkan kepada kita. Barangkali kita melihat bagaimana kealpaan kita, kelalaian kita dengan nikmat-nikmat dunia yang kadang-kadang hanyut sehingga ada yang melanggar sempadan dan batas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah masanya, peluangnya untuk kita bermuhasabah dan melihat kembali. Bagaimana kalau kita lihat dalam negara kita khususnya, disko-disko, pub-pub kelab malam yang bertebaran, yang begitu bermarajalela. Namun hari ini datangnya COVID-19, semuanya ditutup, semua tidak beroperasi, semuanya dalam keadaan tidak melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi andai kata boleh bercakap dengan kita, alangkah seronoknya, alangkah tenangnya aku ini. Sebab apa? Tidak ada makhluk yang sedang melakukan maksiat di atas
aku pada hari ini. Andai kata bumi boleh bercakap macam itulah keadaannya. Maka begitulah kita lihat hikmahnya yang besar ini. Tempat-tempat perkara yang menyebarkan perkara dosa dan maksiat, alhamdulillah tidak beroperasi dengan jayanya, bahkan ditutup. Ini satu perkara yang menjadi satu hikmah antaranya apabila berlakunya musibah yang kita lalui pada hari ini. Dan begitulah juga Allah Subhanahu Wa Taala datangkan situasi ini untuk sebagai penghapus kepada dosa-dosa kita, sebagai kafarah kepada kita semua. Dengan orang Islam sendiri yang hanyut dengan diskonya, kelab malamnya, yang hanyut dengan araknya, yang hanyut dengan judinya, penipuannya, penyelewengannya, ribanya, macam-macam lagi, pendedahan auratnya. Maka hari ini semua dalam keadaan menyadari dan juga memahami akan kesilapan. Bagi mereka yang ada hati yang masih bersih, hati yang masih lagi dapat menerima cahaya hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mengharapkan yang berbaki lagi, yang pernah melakukan kesilapan-kesilapan ini, menjadi satu turning point, satu titik dan permulaan untuk mereka sedar dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merasa insaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah peluangnya untuk kita menyedarkan saudara-saudara Islam kita yang hanyut dan leka itu. Dan ini juga peluang untuk meraih bukan Islam khususnya di kalangan mereka, supaya mereka ini melihat bagaimana Islam sebagai jalan penyelesaian dalam kehidupan mereka. Islam yang memimpin dalam kehidupan mereka, yang melihat bahawa Islam itu agama fitrah yang memenuhi fitrah kehidupan manusia. Dan kita dapat melihat juga antara hikmahnya yang lain ialah Allah masih sayang kepada kita. Allah masih sayang kepada kita. Kenapa? Allah tak biarkan kita hanyut dengan melakukan dosa dan maksiat secara maksimum sehingga tidak lagi berbaki orang beriman dan bertakwa. Dalam keadaan Allah timpakan kebinasaan secara total sebagaimana umat-umat yang terdahulu. Namun kita hari ini alhamdulillah masih kedapatan alim ulama, masih kedapatan orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Namun segelintir mereka ini menjadikan suatu ubat kepada kita juga. Rahmat Allah Ta'ala masih menaungi kepada kita. Allah tidak membinasakan kita secara total, maka Allah masih sayang kita. Hanya datang COVID-19 ini yang masih memberi suatu hikmah yang besar kepada kita, yang memberi suatu ilmu juga kepada manusia, bagaimana untuk mengatasinya, bagaimana untuk menanganinya, mencari jalan dan mencari vaksin ataupun ubat untuk menanganinya. Maka inilah satu perkara juga adalah pembelajaran Allah kepada kita semua. Dan kita berpeluang pada saat ini Allah Ta'ala kuarantinkan kita di rumah masing-masing. Dan inilah satu proses saringan Allah Ta'ala untuk kita semua. Inilah satu proses juga Allah mendidik kita. Berbetulan kita pada tak lama lagi akan menyambut Ramadan, bulan yang penuh keberkatan. Marilah sama-sama kita menyucikan diri kita dengan perbanyakkan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan berzikir, membaca Al-Quran dan solat-solat sunat yang kita mengira selama ni barangkali kesibukan pekerjaan kita, aktiviti harian kita, tak sempat nak beristighfar kepada Allah, bahkan tak sempat nak baca Quran, nak mendirikan solat sunat dan sebagainya. Maka inilah hadiah Allah Ta'ala kepada kita. Berada di rumah kita masing-masing bersama anak isteri, bersama ahli keluarga, kita menghidupkan suasana ibadah, membaca Quran, bertadarus dan juga berpuasa dan sebagainya, solat berjemaah dan sebagainya. Dan inilah satu perkara yang rahmat Allah Ta'ala masih menaungi kehidupan kita. Dan di samping kita mencari jalan dan usaha untuk mengatasi virus ataupun corona ini, supaya dengan datangnya perkara-perkara ini menjadi pelajaran untuk kita semua, menyedarkan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita berperanan semula untuk memenuhi 3 tanggungjawab kita, kewujudan kita di alam dunia ini, berperanan sebagai hamba kepada Allah, sebagai khalifah Allah, dan sebagai golongan yang menunaikan amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan selepas pada ini berlakunya proses pembangunan manusia, human development, itulah pembangunan kerohanian dan spiritual, menjadikan orang Islam lebih bersemangat dan bertenaga
dengan berbekalkan amalan-amalan zikir, amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan ibadah yang diusahakan sepanjang kuarantin ini untuk merealisasikan tanggungjawab tersebut, yang kita melihat bahawa kita masih berhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita belum menegakkan syariat Allah dengan sebenar-benarnya, dan kita hendaklah melaksanakan tanggungjawab khalifah ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah memberi pertolongan dan membuka jalan kepada kita semua untuk mengembalikan semula kegemilangan umat Islam, berdaulat dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, dapat menjadi contoh yang hebat, menepati dan menuruti apa yang Allah Ta'ala nyatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami jadikan kamu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat pertengahan, sebagai umat yang muncul di celah-celah umat yang rosak tamadunnya, maka dengan berbekalkan Al-Quran dan Sunnah menjadi contoh dan persaksian bagi umat yang lain dengan nilai kemanusiaan, dengan nilai kehormatan yang berjaya dihasilkan daripada pengamalan perintah Allah dan Rasul itu, menjadi persaksian bagi umat manusia. Dan alangkah manis dan juga seronoknya Rasulullah SAW menjadi persaksian untuk kita semua pada hari akhirat kelak, apabila tiba masa kita berhajat pada syafaat Rasulullah SAW nanti. Dan saya mengitulah sedikit peringatan ringkas dan juga motivasi, dan juga sebagai medan muhasabah untuk sama-sama kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita semua dirahmati Allah dan juga dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya mengikhlas sekadarnya untuk tazkirah ini, dan saya mohon maaf sekiranya kasar bahasa, kekurangan sepanjang saya menyampaikannya, kerana saya ini manusia biasa yang baik datang daripada Allah, yang kurang atas kelemahan diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.